Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada pada muka surat 132 ya. Kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin ya. Kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khudari Beg ya, salah seorang ulama besar di Mesir. Beliau adalah seorang apa kita panggil ya, pernah jadi hakim mahkamah ya. Dan beliau juga ya orang yang banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan sejarah perjalanan hidup Nabi, para sahabat dan seumpamanya. Jadi tajuk kita hari ini ialah peperangan, bermulanya peperangan. Cuma kalau kita boleh ambil ya, dia punya ayat tu pada 2 minggu lepas ya, suratul Anfal. Sebab kita dah tahu dah dalam Quran ya, daripada 114 surah tidak ada surah yang sebut secara apa kita panggil ya, dengan penggunaan nama ya. Surah Badar tak ada tuan-tuan ya, peperangan Badar. Tapi surah yang menceritakan tentang peperangan Badar tu dia tak ada surah khusus. Kalau macam peperangan Ahzab ya, peperangan tentera bersekutu ataupun peperangan Parit, dia ada surah dia, suratul Ahzab, surah 33. Tapi perang Badar tak ada. Jadi antara surah yang banyak memuatkan tentang peperangan adalah surah Al-Anfal. Ya, dalam bahasa Arab Anfal tu ya merujuk kepada harta rampasan perang. Harta rampasan perang ada dua. Satu, harta rampasan memang melalui peperangan. Ya, maknanya setelah perang berakhir maka orang Islam dapat harta. Okey, itu yang pertama, yang kita panggil ghanimah ya, ghanimah ya. Yang kedua ya, harta rampasan yang dapat tak berlaku peperangan tetapi musuh menyerah kalah ya, musuh dikepung dan mereka menyerah kalah ya, lalu harta itu dapat pada orang Islam. Yang itu kita panggil fai'un. Jadi ghanimah campur dengan fai'un dapat anfal. Ya, jadi anfal ni adalah istilah yang lebih umum. Ya, lebih umum daripada ghanimah. Orang panggil apa? Ghanimah ni apa beza dia? Ghanimah mesti perang berlaku. Kalau peperangan tak berlaku tapi musuh menyerah kerana dikepung, ya, maka itu kita panggil fai'un. Jadi fai'un campur dengan apa ni, ghanimatun, dapatlah anfal ya, ataupun di sini sebagai nama surah Al-Anfal. Okey, selesai ya. Jadi ada cerita dalam surah tersebut. Kita dah baca ayatnya, ayat 15 dan ayat 16. Hari ini kita masuk saja bab baru ya. Bermulanya peperangan sememangnya menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy pergi ke negeri Syam ya, dengan membawa barang-barang perniagaan. Ini dirakamkan dalam surah Quraisy dalam Quran. Ya, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif ila akhir surah. Jadi perkataan yang menjadi fokus kita ialah ilaf, li'ilafi, ilaf ya. Ilaf tu makna apa? Ilaf tu makna kebiasaan ya, menjadi tradisi ya. Kebiasaan tu kita panggil dalam bahasa Arab kita panggil sunnah lah, sunnah. Sunnah tu makna kebiasaan ya, ataupun in English kita panggil tradition ya. Tradition tu maknanya benda yang Nabi buat ataupun orang Arab buat secara berulang kali ya. Jadi kalau benda tu kita buat secara frequent, maka kita panggil dia sunnah ya. Contoh Nabi solat duha ya, Nabi solat duha. Dan pernah tak Nabi tinggal solat duha? Pernah ya, Nabi pun pernah tinggalkan solat duha. Tetapi kita jangan tinggalkan, kerana Nabi meninggalkan solat duha tu untuk menunjukkan bahawasanya duha itu tidak wajib. Kalau Nabi sentiasa buat duha, nanti duha jadi wajib ya. Jadi Nabi sebagai penunjuk jalan ya, ataupun contoh ya, Nabi the best example lah ya, untuk seluruh alam ni. Jadi bila Nabi tinggalkan sekali-sekali solat duha tu, maka kita tahu bahawasanya duha tu tak wajib. Tetapi Nabi kerap buat ke, Nabi kerap tinggal, Nabi kerap buat, maka dia adalah sunnah ya, yang kita panggil muakkadah, yang sangat dituntut. Maknanya bukan sekadar dia tu recommended, tapi highly recommended. Apa makna highly recommended? Makna sangat-sangat dituntut, jangan tinggal ya. Sebab itu solat duha yang Nabi buat, kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, Nabi buat 4 rakaat dengan 2 salam, ataupun 6 rakaat 3 salam, 8 rakaat dengan 4 salam ya. Walaupun Nabi anjurkan pada para sahabat ya untuk buat sekurang-kurangnya 2, tapi kebiasaan Nabi bukan 2
Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan masih solat duha 2 rakaat, tambahlah jadi 4. Tambah jadi 6, tambah jadi 8, ya. Kalau sibuk sangat 4. Tapi kalau agak lapang sikit, ya, tambahlah. Ya, mungkin kalau cucu datang rumah buat 4 lah. Tapi kalau cucu dah tak ada kat rumah, buatlah 6, buatlah 8. Macam tu maksud dia. Sebab itu adalah sunnah. Itu adalah tradition, ya. Kita panggil prophetic tradition. Maknanya sunnah yang biasa diamal oleh Nabi, ya. Jadi kebiasaan masyarakat Arab kita panggil ilaf Quraisy. Kebiasaan masyarakat Quraisy, ya, ialah apa? Ialah rihlatash syita was saif. Apa makna rihlah? Rihlah maknanya travelling. Ya, dan rihlah orang Arab Quraisy terbahagi 2. Ya, dia ada summer travelling dengan winter travelling. Ada 2 tuan-tuan, ya. Jadi mungkin kalau ada siapa boleh bantu Ustaz bawa ni ke tepi ke sini sikit. Jadi Ustaz boleh tunjuk ke ni. Ya, supaya kita boleh nampak. Terima kasih, ya. Okey, ya. Jadi Ustaz akan tunjukkan, ya. Terima kasih. Boleh nampak daripada ni boleh nampak Okey, dia ada ilaf, dia panggil ilaf, ya. Ilaf tu macam ni. Ya. Ilaf. Ya. Ilaf. Ya, ilaf. Ya. Apa makna ilaf? Ilaf maknanya kebiasaan. Kebiasaan, ya. Ilaf, ya. Jadi kalau Quraisy kita panggil ilaf, ya. Ilafu Quraisy, ya. Ilafu Quraisy, ya, ilaf. Ada ya di bawah, ya. Sebab tu panjang, ya. Kalau mula ayat tu liilafi Quraisy, ya, ilafi, ilaf. Ya, jadi dia ilaf. Jadi ilaf tu merujuk kepada kebiasaan, ya. Ilaf. Jadi ada 2 lah, ya, ada 2 perkataan. Ilaf, kebiasaan. Kebiasaan Quraisy, ya, menyebut kepada kaum, ya, kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy ataupun masyarakat lah, ya. Masyarakat, ya, masyarakat. Saya ringkaskan saja, masyarakat, ya, masyarakat Quraisy, kaum Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Mereka melakukan rihlah, ya. Mereka melakukan perjalanan rihlah, ya. Mereka melakukan rihlatun, ya. Rihlatun. Rihlatun ni travel lah, ya, ataupun travelling. Rihlatun, ya. Jadi mereka melakukan rihlah. Rihlah terbahagi 2. Ada rihlah musim summer, ada rihlah musim winter. Ya, okey. Jadi kalau winter, mereka menuju ke sebelah selatan. Ya, ke south, ya, mana ke Yaman. Yaman, ya. Tapi kalau summer, mereka menuju ke negeri Syam. Ya, negeri Syam. Negeri Syam tu dalam English kita panggil Greater Syria. Ya, bukan Syria, ya, tapi Greater Syria. Ya, Greater Syria di utara, ya. Peta kita dah tak ada ya? Dah tutup. Ya. Jadi Greater Syria. Greater Syria ni ada 4 lah, ya. Greater Syria ialah, ya. Greater Syria tu 4 kan, 4 negara. JPLS, kan? Formula dia JPLS. Ya, JPLS. J Jordan, P Palestine, Lebanon, dan S Syria. Jadi kalau kita kata negeri Syam tu Syria saja tak tepatlah. Sebab dia bukan satu negara, dia ada 4 negara. JPLS formula dia, ya. Kita punya akronim lah ataupun short form dia, ya, JPLS, yang biasa Ustaz sebut Jabatan Parit dan Longkang Selangor. Ya, untuk ingatlah, Jabatan Parit dan Longkang. Jabatan ni belum ada lagi, ya. Ini in the future lah, ya. Jabatan Parit dan Longkang Selangor, ya. Yang ada Jabatan Parit dan Saliran, JPS, ya. Jabatan Parit dan Longkang Selangor. Ataupun yang lebih mudah, jangan pergilah sayang. Jangan pergilah sayang. Lagi senang formula ni, ya. Sebab bila suami dia nak pergi ke negeri Syam, banyak isteri yang tak benarkan. Sebab travelling ni sebulan pergi, sebulan, 1 month, ya. Dan sebulan balik, dah 2 bulan. Meniaga sebulan, 3 bulan pergi, ya. Cuba kita bayangkan, ya. Cuba kita bayangkan Haji Shoaib, ya, dia outstation 3 bulan. Macam mana rasa isteri dia? Mungkin isteri dia akan
Ya, dia tak payah pergilah bang, ya. Sebab tu jangan pergilah sayang, ya. Ingatlah, jadi baru kita ingat tuan-tuan. Ya. Sebab apa ni, history ni, Islamic history ni, ya, dia melibatkan geografi dan dia menyebabkan tempat, ya, melibatkan sungai, melibatkan kampung, nama kaum, ya. Dan itulah cerita Quran. Sebab tu dalam Quran ada cerita Bani Israel, ada cerita kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Nabi Nuh, macam-macam. Jadi kalau kita tak ada maklumat tentang benda ni, nanti kita lost, nanti kita tak dapat, ya. Okey. Balik pada cerita tadi, ya. Kita nak bagi tahu bahawasanya inilah kebiasaan masyarakat Quraisy. Allah rakamkan dalam Quran. Ya. Dalam Quran ada 2 saja surah yang cerita tentang kaum. Nama surah tu nama kaum. Yang pertama surah Quraisy. Satu lagi ialah surah Bani Israel. Ya, surah yang ke-17 yang kita panggil juga surah Al-Isra. Pasal ayat pertama tu Isra, cerita Isra. Ya, Isra saja, Mi'raj tak ada. Tak ada cerita Mi'raj. Sebab Isra tu pun dah ramai yang tak percaya kat Nabi. Ya, bila Nabi kata Nabi pergi satu malam saja ke Palestin, ya, orang tak percaya sebab perjalanan dengan unta sebulan. Tiba-tiba Nabi pergi satu malam. Ya, bukannya the whole night. Sebab Nabi keluar lepas Isyak dan Nabi balik sebelum subuh. Ya, maknanya boleh kata satu malam lah, lailatan. Ya, Quran sebut apa kita panggil, ya, subhanallazi asra bi abdi lailan, pada waktu malam. Ya, tak sampai satu malam pun, ya, half of the night ataupun sebahagian daripada malam saja. Jadi oleh kerana itu, ya, ada surah Bani Israel, cerita Bani Israel. Satu lagi surah Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Orang Quraisy ni memang traveller. Ya, macam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu adalah masyarakat traveller. Kita ni masyarakat traveller, ya. Dan kita punya tamadun sangat hebat. Sebab tamadun kita maritime. Ya, kita adalah pengembara, kita ni sea apa kita panggil, ya? Seafarer, ya. Seafarer, masyarakat Melayu. Sebab itu dalam sejarah dunia, ya, ada seorang orang Melayu dipanggil Awang Hitam. Awang Hitam tu, ya, dikatakan Awang Hitam ni adalah pembantu kepada Christopher Columbus. Ya, di cerita-cerita lama ni. Ya, maknanya Christopher Columbus tu berjaya kerana dia ada right man dia. Right man dia ialah Awang Hitam. Awang Hitam tu adalah orang Melaka, dikatakan orang semenanjung tanah Melayu. Ya, tu ada kajian yang panjang, tuan-tuan boleh Google saja, boleh cari di internet lah. Ada yang kata India, tapi tak nafi orang India pun ramai berniaga di Melaka kan. Mungkin asal-asal daripada Gujarat. Asal daripada Gujarat tapi datang sebab Gujarat lebih dulu Islam daripada Melaka. Dikatakan macam tu. Ya. Betul. Kena tengoklah, ya. Tapi secara umum, ya, kita nak bagi tahu Islam datang ke semenanjung tanah Melayu 2 cara. Satu daripada China, ya. Satu lagi daripada India, ada 2. Dan India tu of course datang dari Yaman lah. Tuan-tuan kena tengok peta lah. Sebab orang Yaman dia lebih dekat dengan India. So India tu dapat Islam dulu. Daripada India baru datang ke Aceh, ya, semenanjung tanah Melayu ni datang kemudian. Tapi kalau kita tengok daripada China, ya, China lebih dulu. Ya, China lebih dulu juga, ya. Jadi maksudnya ada dua cara kedatangan Islam. Ya. Ini disebut oleh secara detail oleh Profesor Said Naqib Al-Attas. Said Najib Al-Atas, ya, bekas apa kita panggil, kita sebut rektor lah, rektor Istek dulu, ya. Istek di inilah, mana Istek tu, dekat itulah kawasan dulu, dekat apa, dekat bukan Kampung Tungku, dekat apa dulu, Bukit Tungku, area tu, ya. Bukit Tungku tu, area di situ, ya. Tapi Istek dulu, Istek dia independen, ya. Tapi sekarang Istek duduk bawah UIA. Ini tak mencerita panjang lah, tapi maksudnya tuan-tuan tahulah, ya, cerita dia. Okey, selesai. So balik pada cerita tadi, ya, ada beberapa teori kedatangan umat Islam ke tanah Melayu, ya. Jadi dan sudah tentu, ya, kalau kita ambil pandangan Pak Hamka dalam tulisan dia sejarah Melayu kita, ya, kita akan tengok bahawasanya Pak Hamka menyebut bahawasanya ketika para miswarah datang ke tanah Melayu, dia sudah beragama Islam. Dia bukan masuk Islam di Melaka. Dia dah masuk Islam sejak di Palembang. Ya, dan Pak Hamka memanggil para miswarah sebagai permaisura. Sebab permaisura lelaki, kalau perempuan permaisuri. Permaisuri isteri dia, permaisura dia. Jadi bukan para miswara. Itu saya kata tadi, very interesting, kena bacalah. Ya.
Dan Parameswara ataupun Permaiswara tu daripada Sumatera, Palembang kan Sumatera. Ya, jadi beliau berkahwin dengan anak Raja Majapahit. Anak Raja Majapahit Hindu, ya. Parameswara pun asalnya Hindu juga, tapi dia dapat Islam dan dia dua-dua tu suami isteri masuk Islam. Jadi Raja Majapahit marah sebab dia tukar agama. Jadi dia datang nak serang di Palembang, dia lari ke Temasek. Temasek ialah Singapura. Dan akhirnya sampai ke Melaka, ya. Jadi maknanya kedatangan dia tu, dia dah beragama Islam. Bukan dia Islam di Melaka, bukan. Maknanya Islam di tanah Melayu ni jauh lebih dulu, ya, daripada Batu Bersurat di Terengganu. Ya, jadi lagi lama, ya. Tu macam itulah cerita dia, ya. Okey, itu kalau kita boleh cerita sejarah Melaka sikit, ya. Dan Melaka adalah empire, kita tahu dia bukan negeri, dia empire, dan empirenya sebahagian daripada Sumatera adalah, ya, duduk bawah kerajaan Melaka, ya, empire Melaka. Sebab tu dipanggil bukan Raja Melaka, ya, patutnya dipanggil Maharaja Melaka. Seperti mana China, Maharaja Cina, Parsi Maharaja, ya, Byzantine Maharaja, ya, dan seterusnya lah. Okey, balik pada cerita kita tadi. Jadi mereka berjual beli, ya. Kumpulan yang membawa barang-barang tersebut dipanggil sebagai rombongan dagang, trade caravan. Ya, trade caravan. Jadi trade caravan ni perjalanan ke negeri Syam, ya. Maksud negeri Syam yang dimaksudkan, dia punya center dia, World Trade Center pada masa itu adalah di Damascus. Dia bukan di Jerusalem, bukan. Ya, dia di Damascus. Perjalanan tu memang akan ambil sebulan. Ya, Damascus tu duduk di Syria lah. Ya, sekarang ni dia capital city of Syria. Dulu Damascus tu seolah-olah macam capital city for the whole greater Syria. For the whole greater Syria, not just Syria, but we call it greater Syria. Ya, konsep greater ni tuan-tuan kena faham, ya. Sebab tu kalau kita pergi ke Cairo sebagai contoh, Mesir kan. Ya, kita pergi ke Egypt, Cairo tu tak duduk piramid tu tak duduk di Cairo. Piramid tu duduk dekat sebelah Cairo, nama dia Giza. Ya, Giza tu is a state by itself. Cairo is another state. Tapi biasa orang duk sebut bila piramid dekat mana? Cairo. Orang tak kata, dia sebut piramid Giza but in Cairo. Maksud dia apa? Maksud dia ialah Greater Cairo, not Cairo. Ya, kita kena faham macam tu, ya, konsep greater tu. Ya, dan sama dengan benda lain lah. Contoh kita kata airport kita KLIA kan. Sedangkan airport tu tak duduk dekat KLIA, dekat KL, dia duduk dekat Sepang. Pasal apa kita tak panggil Sepang International Airport kan? Mungkin tak sedap dengar. Ya, tapi kalau kita sebut KLIA sebab Kuala Lumpur lebih terkenal. Jadi walaupun dia duduk di luar Kuala Lumpur, dia duduk di Selangor, tapi maknanya Greater KL lah maksud dia macam tu. Ya, dan banyak lagi lah. Kalau Ustaz boleh bagi contoh, Ustaz bagi satu lagi contoh. Ya, penjara Sungai Buloh. Penjara Sungai Buloh tidak berada di Sungai Buloh. Penjara Sungai Buloh berada di Kuala Selangor. Penjara Sungai Buloh berada di kita panggil daerah Kuala Selangor. Tapi sebab apa panggil Sungai Buloh? Ya, sebab macam itulah, ya, mungkin Sungai Buloh lebih famous lah kalau banding dengan Kuala Selangor, ya. Kalau kita kata penjara Kuala Selangor macam jauh sangat. Tapi kalau penjara Sungai Buloh nampak dekat sikit, ya. Macam itulah cerita dia. Itu konsep greater. Macam mana? Wallah alam, tak tahu, nak kena tengok sejarah lah, ya. Okey, jadi kita panggil, ya, cerita tadi, ya, ramai daripada pembesar, kaum dan orang kaya yang menyertai rombongan ini memang. Ya, jadi bila setiap kali perniagaan, contoh Khadijah, ya, Nabi pernah diberi tanggungjawab membawa barang-barang dagangan, ya, Khadijah. Dan mungkin ramai yang tak tahu, ya, apakah komoditi yang diperdagangkan oleh Khadijah. Ya, komoditinya ialah leather product. Ya, barang-barang kulit. Ya, nombor dua ialah pakaian yang siap, ya, ready made punya pakaian. Kerana orang Mekah tak ada ladang kapas. Ya, jadi pakaian daripada Mekah dibuat daripada dua. Yang pertama daripada kulit binatang. Sebab tu orang Mekah buat leather product. Ada baju kulit, ya, ada kasut, ada tali pinggang, ada beg, ada sebagainya. Itu leather product daripada kambing dan unta. Yang nombor dua, ya, nombor dua ialah daripada bulu binatang, daripada bulu kambing. Ya, daripada bulu kambing dibuat benang, daripada benang dibuat pakaian. Ya, sebab Mekah tidak ada ladang kapas, tak ada. Sebab ladang kapas memerlukan sungai. Ya, sebab tu Egypt terkenal dengan cotton dia. Sebab tu kita panggil Egyptian cotton kan.
Pasal apa Egyptian cotton tu berjaya makmur? Kerana Sungai Nil. Ya, sebab apa Iraq juga merupakan pengeluar cotton terbesar juga, ya. Kerana dia ada Euphrates dan Tigris. Kenapa Uzbekistan terkenal sebagai pengeluar cotton? Kerana Sir Daria dan Amu Daria. Inilah 5 sungai terbesar di dunia yang disebut dalam hadis. Ya, Nile River, Egypt, ya, Tigris, Euphrates di Babylon, Iraq, ya, Sir Daria, Amu Daria di Uzbekistan. Inilah 5 sungai yang disebut sebagai min anharil jannah, daripada sungai-sungai syurga. Bukan makna dia berasal dari syurga dah, ya, tapi kerana signifikannya. Ya, sebab orang Mesir ya kita tahu, ya, seluruh Mesir itu lebih kurang 6% daripada wilayah Mesir yang boleh dibuat pertanian, dan semua pertanian berada dekat dengan sungai Nil. Ya, yang lain tu padang pasir, tuan-tuan. Okey, ya, selesai di situ. Kemudian dalam perjalanan ke Syam, mereka terpaksa melalui negeri hijrah. Negeri hijrah ialah Al-Madinah. Ya, negeri hijrah tu adalah Al-Madinah, ya. Jadi Darul Hijrah kita panggil, ya. Kemudian Rasulullah menggunakan kesempatan ini untuk menyekat rombongan dagang mereka, sebab Madinah berada di utara, Mekah di selatan. Jadi orang selatan kalau nak pergi ke negeri Syam, dia mesti lalu dekat-dekat Madinah. Ya, dan dia transit di Madinah tu, ya. Tetapi sekarang mereka tak boleh transit di Madinah, pasal Madinah dah ada Nabi dan para sahabat. Jadi mereka terpaksa deviate, ya, daripada Madinah tu, ya. Jadi Nabi menggunakan peluang ini untuk ambil balik barang-barang, ya, para sahabat yang telah dirampas semasa hijrah. Sebab ketika Nabi dan para sahabat hijrah, mereka tak boleh, syaratnya mereka tak boleh bawa, ya, tak boleh bawa apa-apa aset, tak boleh. Melainkan apa yang boleh dibawa oleh seekor unta lah. Mungkin sedikit pakaian, makanan, ya. Sedikit saja, tak boleh banyak, ya. Sebab tu orang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Osman, ya, Az-Zubair, ketika mereka hijrah mereka jadi miskin. Mereka tak ada harta, ya, sebab harta tak boleh bawa, ya. Fixed asset memang tak boleh bawa, ya. Non fixed asset pun tak boleh bawa, ya. Jadi bila mereka sampai di Madinah, Nabi buat satu program mempersaudarakan antara Muhajirin Mekah dengan Ansar. Ansar tu orang Madinah. Dipanggil Ansar sebab mereka membantu, ya. Ansar daripada perkataan Nasir. Nasir makna assistant, ya. Ansar plural untuk assistance. Ya, tu dia punya istilah dia. Sebab tu dipanggil orang Ansar, ya. Dan orang Ansar asalnya bergaduh. Dua kaum kan, Aus dan Khazraj bergaduh. Bila Nabi sampai mereka didamaikan, ya. Ini menyebabkan orang Yahudi marah. Sebab selama ni orang Yahudi boleh jual senjata kerana Khazraj dan Aus bergaduh. Ya, bila ada peperangan baru boleh jual senjata, macam Amerika lah. Ya, sebab kalau peperangan tak ada, macam mana nak jual senjata? Kalau negara ni aman, ya, dekat Iraq tak berperang, dekat Palestin tak perang, dekat Syria tak perang, senjata tak boleh jual. Ya, macam kita kata musim hujan kan, ya, musim hujan orang yang jual payung lakulah, ya, ataupun musim panas lakulah sebab jual payung kan. Tapi kalau keadaan baik, tak ada panas sangat, tak ada apa, orang pun tak pakai payung. Macam itulah maksud dia, ya. Okey, seterusnya apa lagi, ya? Rombongan dagang dalam perjalanan pergi balik ni dilakukan sebagai hukuman kepada musyrikin Mekah, ya, untuk melemahkan kekuatan ekonomi mereka. Dengan ini akan melemahkan mereka ketika diperang, ya. Masa perang tu mereka akan kurang duit lah, ya. Sebab tu kita tengok negara di dunia ni, ya, military budget dia besar, ya. Contoh kita kata Korea Utara kan, Korea Utara masyarakat dia kebuluh, ya, sebab dia punya budget tu kebanyakannya untuk military. Ya, dia buat nuklear punya kan, ya, testing, ya. Jadi mereka habiskan banyak duit untuk peperangan, untuk military, ya. Sedangkan, ya, kita kata rakyat dia kebuluh, dia tak peduli sangat, ya. Dan rakyat dimomokkan dengan benda-benda, ya, dia kontrol TV, ya. Maknanya dia tunjuk negeri dia tu macam hebat lah, ya. Dan kita tahu sebab ada kedutaan Malaysia dulu di sana dah tutup lah, ya, sebab kita dah putuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara kan. Ya, dan negara-negara lain lah kita tahu. Kebanyakan negara komunis sosialis dah buka pintu. Ya, China tak macam dulu dah, ya. Dulu kita nak pergi China payah. USSR, Russia macam tu juga. Dulu susah, sekarang dah terbuka boleh pergi. Ya, malah ada masjid besar di Moskow. Ya, dirasmikan oleh Putin. Ya, dan masa dirasmikan tu dijemput dua pembesar utama. Yang pertama ialah Mahmud Abbas daripada Palestin, yang kedua ialah Recep Erdogan daripada Turki. Ya, mereka sama-sama duduk di pentas ketika perasmian Masjid Moskow tu, ya, masjid besar.
ya, tengah-tengah bandar Moskow, ya. Ada apa kita panggil, ada restoran Muslim pun kat situ. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Moskow, ya, kita solat Zuhur Asar di situ dan boleh makan sekali. Ya, ataupun kita datang kita panggil brunch, ya, kemudian kita tunggu sekejap untuk solat Zuhur dan Asar, kemudian kita dah boleh berjalan di Moskow lah, ya. Tu nikmatlah, ya, sebab nak cari masjid payah di Moskow. Ada masjid-masjid kecil adalah, tapi masjid besar susah. Jadi di situ komuniti Muslim ada orang meniaga, jual-jual barang halal, ya, dan mudahlah, ya. Itu kita kata nikmat, ya, apabila negara Rusia tidak lagi menyekat perkembangan agama Islam di sana. Ya, Kristianiti pun makmur juga, tapi Muslim lebih makmur lagi lah. Ya, sebab Kristianiti ni kita tahu, ya, kadang-kadang dia menafikan intelek manusia. Ya, maknanya apa yang padri cakap semua betul. Oh, tak boleh lah macam tu. Ya, sebab dalam Islam kalau ulama cakap salah, kita boleh kritik dia, ya, kita boleh minta dia ubah fatwa, boleh. Ya, dalam Kristianiti nampak macam agak, ya, close minded sikit, ya, rigid, ya. Sebab itu yang selalu disebut oleh oleh Syekh Ahmad Didat dan juga Dr. Zakir Naik lah. Ya, sebab kebanyakan orang Hindu ataupun Kristian, mereka bukan pegang pada kitab. Ya, mereka pegang pada sami dan pada padri. Apa padri kata, itulah agama. Sedangkan agama bukan apa padri cakap. Agama apa yang kitab cakap. Ya, dalam Islam, kalau ustaz tu salah cakap, ustaz tu salah. Tapi Quran tak pernah salah. Hadis tak pernah salah, ya. Melainkan hadis tu dhaif lah. Ya, kalau hadis tu autentik, kita kena pakai yang tu, ya. Itu prinsip dalam agama. Okey, ya. Ini kerana orang Quraisy tidak akan berdiam diri terhadap mereka yang memperbodohkan cerdik pandai mereka. Sebab Nabi selalu suruh mereka fikir. Cuba kamu tengok macam Nabi Ibrahim kan cakap dengan orang kampung dia, ya, orang Babylon. Cuba tengok, ya, berhala yang kamu buat dengan tangan kamu. Dia ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh tengok, ada hati tak ada mulut tak boleh bercakap. Ya, jadi oleh kerana itu yang kamu sembah dia buat apa? Ya, sebab tu Nabi Ibrahim, ya, ketika mereka membuat satu festival besar, Nabi Ibrahim tak pergi. Dia buat alasan dia tak sihat. Ya, tapi rupanya dia ada perancangan, dia pecahkan semua berhala melainkan yang paling besar. Ya, dan bila mereka balik terkejut. Ya, sebab bapa angkat Nabi Ibrahim atau bapa saudara dia memang meniaga buat berhala. Dia memang manufacturer, bukan homemade punya, bukan kecil-kecil. Ya, ni memang, ya, kita panggil industri besar. Ya, dekat dia punya dekat dia punya kilang tu. Ya, jadi bila mereka siapa yang buat, Nabi Ibrahim kata tanyalah pada berhala yang paling besar. Mereka kata macam mana nak tanya, dia bukan boleh bercakap. Yang selama ni kamu sembah tu pasal apa? Ya, kalau dah tahu dia tak boleh bercakap, tak boleh dengar, tak boleh melihat, yang kamu sembah tu pasal apa? Mereka tak boleh lawan. Bila tak boleh lawan, report kepada Namrud. Namrud pun panggil Ibrahim. Ya, dalam surah Al-Baqarah ada 259, ya, 258, 259 ada cerita. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Ya, jadi perdebatan itu Namrud kalah. Ya, raja, pemimpin, bila dia kalah, dia akan gunakan kuasa lah. Ya, tangkap Ibrahim bakar. Ya, dan berlakulah mukjizat besar. Ya, Nabi Ibrahim selamat daripada api. Ya, dan kita panggil berakhirlah dakwah Ibrahim di Babylon. Sebab Nabi dan Rasul bila tak boleh pergi lagi dakwah, Allah perintah hijrah. Ya, sebab dakwah Nabi di Mekah sebagai contoh, ya, ditolak, Nabi nak dibunuh, tak ada cara lah, Nabi kena hijrah. Tapi kemudian akan balik. Ya, Nabi datang sebagai pemenang. Dulu Nabi keluar sebagai orang yang tersingkir, tapi bila Nabi balik datang sebagai winner, sebagai victor. Ya, sebab history was written by the victors. Ya, sebab tu siapa yang tulis sejarah tu mesti orang hebat-hebat yang tulis. Ya, mesti orang yang menang. Orang kalah tak tulis sejarah. Okay? Kalau orang kalah tulis sejarah tu orang tak pakai sebab dia kalah. Ya. Jadi masalah dia ialah yang menang tu kadang-kadang dia tukar tambah sejarah. Itulah masalah dia, ya. Dia panggil manipulation, ya, of history. Okey, selesai tuan-tuan, ya. Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini permulaan perang Badar. Ya. Dalam sirah ada dua istilah. Yang pertama dipanggil ghazwah. Ghazwah adalah peperangan yang Nabi pergi. Yang kedua sariyah. Sariyah Nabi tak pergi. Ya, jadi apa kita panggil military campaign ni diketuai oleh Hamzah. Hamzah bapa saudara Nabi. Dan Hamzah bukan bapa saudara yang sangat tua, tak, ya. Dia dengan Nabi hanya 2 tahun senior.
Maknanya ketika hijrah Nabi umur 53 kan? Ingat lagi kan? Ketika dapat wahyu Nabi umur 40, ketika hijrah 13 tahun selepas tu Nabi umur 53. Berapa umur Hamzah? Hamzah 55. Ya, Hamzah muda, ya. Bukan bapa saudara tu makna tua tak. Jadi pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar bapa saudaranya Hamzah bersama 30 orang lelaki muhajirin, ya, semua muhajirin, baginda serahkan panji-panji berwarna putih yang dibawa oleh Abu Mirsad, ya, ataupun Abu Marsad. Abu Marsad ni very interesting tuan-tuan. Ya, dia bukan orang Mekah tapi dia duduk di Mekah. Ya, dia lahir tahun yang sama dengan Nabi. Ya, dia lahir tahun gajah. Dan dia meninggal setahun selepas Nabi. Maknanya ketika dia meninggal, berapa usia dia? Ya, 64 lah. Sebab Nabi 63, ya. Ustaz tuan-tuan kalau soalan kena dengar betul-betul. Dia lahir tahun yang sama dengan Nabi. Dia meninggal setahun selepas Nabi. Berapakah umur dia ketika meninggal? 64 lah. Ya, so macam tu. So kena dengar betul-betul lah. Ya. So kalau dah biasa ambil apa TOEFL ke apa kan, ya. So kena dengar betul-betul. Ya, sebab ketidak nanti tak skor. Ya, tak skor. Orang Melayu biasanya writing dia skor. Budak Melayu pandai buat karangan. Ya, budak Melayu pandai buat cerita. Orang Melayu kan dia made up stories kan banyak. Kan Nabi kata macam ni dia tambah sikit, Nabi kata macam tu dia tambah lagi. Ya, orang Melayu writing memang pandai. Ya, reading boleh tahan. Cuba dengar pembaca berita kita, ya. English dia American, British, ya. Aussie bagus, ya. Tapi bila apa kita panggil, bila listening, listening ada problem. Listening ada problem, ya. Listening biasanya markah kita kurang. Tapi untuk writing bagus, untuk reading okey boleh tahan, ya. So macam itulah cerita dia. Ya. So Abu Marsad ada nota kaki di bawah, jangan lupa bila kita baca buku nota kaki is very important. Ya, banyak orang, ya, dia apa kita panggil, ya, dia marginalizekan apa nota kaki ni. Ya. Sebab tu ada buku sekarang, ya, kalau buku dulu dia ada dua note, ya. Dia teks dia kat tengah-tengah, ya. Dia ada footnote dekat bawah dan dia ada marginal note dekat sebelah margin tu. Kalau cuba kita tengok, ya, buku-buku full skate paper kebanyakannya dia ada margin kat tepi untuk kita tulis nota. Nama sebenar Abu Marsad, ya, lebih tepat lagi Abu Marsad Al-Ghanawi, ya. Al-Ghanawi bukan Quraisy. Ya, kita dah sebut banyak kali kan. Quraisy ni Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Asad, ya, Bani Taim, Bani Adi, Bani Makhzum. Ghanawi bukan. Jadi maknanya dia bukan asal Mekah, ya, dia migrate, ya, daripada tempat lain, ya. Jadi nama sebenarnya Kannas. Nama dia Kannas, ya. Abu ni kita tahu ni semua adalah gelaran. Ya, macam kita kata Abu Jahal, of course bukan nama dia. Abu Talib bukan nama dia. Ya, Nabi Abul Qasim bukan nama Nabi Abul Qasim, tapi kerana anak sulung dia, ya, Al-Qasim, maka Nabi dipanggil Abul Qasim. Ya, begitu juga Abu Talib. Abu Talib bukan nama dia. Abu Talib gelaran. Kerana anak sulung dia nama Talib, maka dia dipanggil Abu Talib, ya, bapa kepada Talib. Nabi bapa kepada apa? Al-Qasim, ya, dan seterusnya macam tu. Jadi Kannas, ya, bin Al-Husain, sekutu Hamzah, maknanya dia ada hubungan dengan Hamzah, Abdul Muttalib punya family lah. Tapi dia bukan, ya, dari segi hubungan darah daging tak ada, ya. Ni mungkin lebih kepada apa kita panggil, ya, perhubungan persaudaraan dari segi kawan lah, ya, kawan, ya, ataupun teman perniagaan sebagai contoh, ya. Jadi menyertai peperangan Badar, hebatlah, ya. Abu Marsad ni hebat sebab dia pergi perang Badar. Apa kelebihan orang yang pergi perang Badar? Apa Kak Syimah? Orang yang pergi perang Badar, dia dapat apa? Tak, benda itu benda kecil. On top of that dapat apa? Ya, mati syahid bukan semua mati syahid. Yang mati syahid 14 orang saja. Ya, what about the rest of the apa kita panggil tentera kan? Tentera ada lebih kurang 300 orang. Yang mati syahid hanya 14. Okey, mati syahid tu untunglah kan. Tapi yang hidup tu dapat apa? Of course, tapi ghanimah masih benda kecil. Ya. Jangan apa ni, kena tengok on top of that. Apa yang mereka dapat? Paling tinggi apa yang orang yang terlibat dalam perang Badar? Yang orang tak pergi perang Badar jealous pada mereka. Orang yang tak pergi perang Badar, Allah menyesalnya kami tak pergi. Ya. Kerana Nabi bagi tahu, ya, tentera Badar dosa mereka diampun. Dosa diampun.
Itulah yang paling tinggi tuan-tuan. Dalam hidup kita, kita nak Allah ampun dosa. Ya, memanglah semua orang nak syurga. Syurga tu bila Allah ampun dosa kita, baru kita boleh masuk syurga, kan? Kalau Allah tak ampun dosa, tak layak kita masuk syurga. Ya, of course dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah, Allah bagi kepada orang yang baik, yang berusaha buat baik, ya, dan orang yang diampun dosa oleh Allah. Bukan makna masuk syurga tu tak ada dosa, ya. Yang masuk syurga tu ramai orang ada dosa. Pasal yang tak ada dosa hanya Nabi dan Rasul. Mereka maksum. Tapi orang biasa yang bukan Nabi dan Rasul, ya, mereka ada dosa. Tapi mereka diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga layak untuk masuk syurga. Ya. Betul lah. Tapi sebab syahid tu dia dapat kedudukan yang tinggi. Sebab syahid tu melayakkan dia masuk syurga tanpa hisap. Maknanya dia tak pergi perbicaraan, tak pergi. Dia tak ada judgment day. Dia memang dia ada dia terus dia express. Ya. Tapi orang yang tak mati syahid, dia kena masuk apa kita panggil perbicaraan juga. Ya. Melainkan ada, ya, 70,000, ya, di kalangan umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisap. Dia tak mati syahid. Ya, sebab tu Nabi sebut, ya, Nabi pernah sebut dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada sebut, ya, ketika Nabi bagi tahu, Nabi kata ada 70,000 umat aku. Umat tu bukan makna sahabat sajalah, sampai akhir zaman lah, yang layak masuk syurga tanpa hisap. Mereka tak mati syahid. Ya, jadi salah seorang sahabat Nabi minta, ya, minta supaya didoakan. Ya, nama dia Ukasyah. Ukasyah tu dia minta, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dalam kumpulan tersebut. Nabi kata anta minhum, engkau termasuk dalam grup tu. Kemudian datang seorang sahabat lagi minta, ya. Nabi kata Ukasyah telah mendahului kamu. Maknanya Nabi doa sekali je. Sebab tu first come first serve lah. Ya. Sebab tu apa-apa cerita pun, ya, kena yang pertama. Pasal orang lupa apa kita panggil, ya, naib juara orang tak ingat. Orang kan ingat the champion saja. Orang kan ingat Liverpool is the champion. Orang bila orang tanya runners up siapa, orang tak ingat. Ya, siapa juara musabaqah? Orang akan ingat juara musabaqah. Orang tak akan ingat nombor 2, nombor 3. Kebiasaan manusia macam tu. Ya, jadi kita akan ingat, oh, ni pelajar terbaik masa sekolah dulu ni. Masa dekat KGV ni lah pelajar terbaik. Ya, orang akan ingat dia. Kau ingat tak yang nombor tak ingat nombor 2, nombor 3. Orang akan fokus pada nombor 1. Ya, dan dunia ni memang zalim. Ya, kerana orang nombor 2, nombor 3 pun tak peduli sangat. Ya, orang ingat juara. Ya, orang akan ingat juara bintang RTM, orang akan ingat juara Akademi Fantasia. Orang tak ingat nombor 2, nombor 3. Ya, macam itulah cerita dia, ya. So jangan kecil hatilah, sebab manusia macam tu dia punya perangai dia. Ya. Okey, jadi selesai di situ Kanas, ya. Dia sekutu Hamzah, menyertai peperangan Badar, pernah tinggal di negeri Syam dan meninggal pada tahun 12 Hijrah. 12 Hijrah selepas Nabi wafat. Ini ada dalam kitab Al-Isabah. Al-Isabah ni karangan Ibnu Hajar. Bagus kitab ni. Ya, tapi masalahnya 8 jilid. Kitab besar, 8 jilid, dan belum ada terjemahan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia pun tak ada. Ya, so macam itulah, ya. Jadi apa kita panggil, ya, nak kena rajinlah baca ni. Ustaz pun nak kena rajin. Tak baca semualah, tapi banyaklah baca. Ya, kitab Isabah ni. Al-Isabah ni dia cerita tentang biografi sahabat-sahabat Nabi. Ya, jadi sahabat Nabi ada ramai, ada 144,000. Ya, so banyaklah. 144,000 seperti mana Syekh Mubarak Furi kata dalam buku The Seal Nectar. Ada dua riwayat, 124,000 ataupun 144,000. Ya, jadi masa bila pengiraan tu berlaku, ya, itu estimation tu dibuat masa wukuf di Arafah. Yang mana? Tak ada. Ya, setakat Ustaz tahu tak ada lah. Ya, macam History of Tabari ada English. History of Tabari, ya. Apa ni, Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad punya tu ada in English. Ada. Ya, tu boleh beli di apa? Dekat Shah Alam tu ada, dekat komplek PKNS tu ada satu kedai buku. Dekat sebelah atas tu, apa nama dia? Sabah Islamic Media. Tapi buku-buku tu berantunglah sebab dia tak ambil buku baru. Ya, jadi Ustaz pernah beli satu. Dia ada 7 jilid, 8 jilid. Tu yang tadilah Ibnu Sa'ad pula, satu lagi buku bagus juga, ya. Itu diterjemahkan oleh siapa? Sister Aisyah apa nama dia tu? Dia Aisyah siapa nama dia? UK punya, dia duduk kat UK lah.
Ya, dia apa publisher, ada publisher dekat UK yang bagus tu, ya, tak ingat apa nama publisher tu. Tapi kalau cari Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad akan jumpalah, ya. Ustaz ada dalam WhatsApp, nanti boleh share lah, ya. Jadi tu ada terjemahan English, tu pun bagus juga. Tapi macam itulah. Ini semua buku-buku yang boleh menjadi ubat tidur yang mujarab lah. Ya, kalau susah nak tidur malam, baca buku ni confirm. Ya, pasal dia tak menarik. Dia tak menarik, dia dull, very dull. Ya, jadi dry, ya, dull dan tak menarik, ya, melainkan orang yang minat lah. Ya, melainkan minat, ya. Dia ceritalah macam Aisyah, dia cerita detail. Aisyah ni apa, ya, pernah macam mana, kemudian ada kes macam dengan Nabi dan sebagainya, ya. Jadi apa ni, benda-benda macam itu, siapa yang minat riwayat hidup, okeylah. Ya, tetapi riwayat hidup tu kita kena belajar. Sebab apa? Sebab riwayat hidup tu akan menentukan dia tu betul ke dia sahabat Nabi, ya, ataupun dia zaman tabi'in ke, ya. Kemudian dia ni reliable or not. Kalau dia sahabat Nabi, reliable, walaupun dia sahabat kecil. Tapi kalau tabi'in, nanti dulu, ya. Kalau atba' tabi'in, lagilah nanti dulu, ya. Sebab kita tak tahu keadaan mereka macam mana, ya. Kemudian dari segi hafalan dia, ya, sahabat Nabi pun kadang-kadang, ya, dia kata, aku dengar Nabi kata 30, tapi ada sahabat lain kata dah 33, macam umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Ya, ada dua riwayat, satu kata 30, satu kata 33. Yang mana satu yang betul? Dua-dua betul. Tapi takkan dua-dua betul kan? Mana boleh umur orang ada dua, unless kalau kita pakai kalender yang berbeza. Kalender, satu kita pakai kalender Masihi, satu pakai kalender Hijrah, adalah beza umur kan. Macam Ashabul Kahfi tidur dalam gua 300 tahun Masihi, equivalent tu 309 tahun Hijrah. Of course lah, sebab tahun Hijrah lagi pendek daripada tahun Masihi, macam tu boleh. Okey, selesai, ya. Jadi di atas tu kita tengok Hamzah menyekat perjalanan rombongan dagang. Ya, jadi panji-panji dibawa oleh Abu Marsad, ya. Sebab Hamzah jadi dia punya komander, jadi komander tak pegang bendera, bendera mesti dipegang oleh right man dia lah. Right man dia adalah Abu Marsad, ya. Macam dalam perang Uhud kan, yang pegang bendera tu ialah Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud, ya. Sebab bendera ni mesti dipegang oleh orang yang tough lah, ya. Jadi Mus'ab bin Umair orang yang tough, ya. Dia pegang, sebab itu dia hilang sebelah tangan kanan kan. Sebab apa? Sebab dia pegang bendera. Bila dia pegang bendera, mesti orang cantas tangan kanan dia, ya. Sebab dia pegang bendera. Sebab bendera tu simbol dalam peperangan untuk kemenangan kan. Kalau kita nak kalahkan satu pihak, bendera tu kita jatuhkan. Bila bendera tu jatuh, mana kalahlah dia, ya. Sebab tu bila pasukan menang dalam peperangan, apa dia buat? Dia akan cacak bendera. Orang naik Everest, apa dia buat? Dia cacak bendera, ya. Jadi sebab tu orang yang pegang bendera, fokus, orang akan bunuh dia. Cantah tangan dia, dia pegang dengan tangan kiri, cantah tangan kiri, pegang dengan badan dia, kemudian ditombak dan dia mati, ya. Mus'ab bin Umair. Sebab pemegang bendera memang target untuk dibunuh, ya. Ya. Yalah, ya. Sebab kalau tengok dalam perang lain pun, ya, biasanya Muhajirin dengan bendera putih, ya. Putih ni ialah kalau zaman sekarang putih menandakan surrender kan, ya. Tak tahu apa sebab mungkin cerita bendera putih tu surrender belum lagi kot. Konsep tu belum ada lagi, ya. Ataupun warna putih yang paling mudah kita kata. Sebab memang asal warna tu adalah putih, ya. Kemudian kita kena campur kan. Kalau kita nak buat dia apa kita panggil warna-warna lain, kita kena campur dengan benda-benda lain lah, elemen lain kan, ya. Contoh kita panggil apa, macam warna-warna ni betul, ya. Dia ada warna-warna yang primary, ya, ada yang secondary, ya. Kita campur dua warna baru boleh jadi warna lain kan. Jadi bila macam tu kan susah. Tapi sebab tu asal warna adalah putih. Dan even putih dalam hadis pun cerita anak yang lahir itu macam kain yang putih, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir atas fitrah. Mak bapak yang tentukan agama dia. Yang nak mencorakkan dia tu, ya, adalah mak ayah. Jadi ibarat kain putih. Sebab putih selalu bermakna baik lah, bermakna fitrah. Mungkin tu kalau Ustaz boleh sebut. Di dalam rombongan tersebut terdapat Abu Jahal bersama 300 orang kawan-kawan dia, ya. Hamzah mara sehingga sampai di kawasan pantai, ya, yang terletak di Al-Ish.
Di sana beliau berjumpa dengan rombongan dagang. Apabila Muslimin dan Quraisy bersedia untuk berperang, mereka dihalang oleh Majdi bin Amru Al-Juhni, ya, ataupun Al-Juhani, ya, bukan Juhni itu, Al-Juhani, ya, sebab Juhni, ya, Juhani itu yang ada bunyi Arab dia, ya. Mereka mentaatinya dan semuanya beredar. Rasulullah berterima kasih di atas usaha yang dilakukan oleh Majdi disebabkan bilangan muslimin dalam syariah tersebut adalah sedikit. Sebab Abu Jahal 300, ya, Hamzah hanya 30 orang. Masa nak bergaduh tu, maka datang seorang lelaki, Majdi bin Amru tadi, dan beliau telah dia dihalang dan semuanya beredar, tak jadi. Dan Rasulullah berterima kasih pada dia kerana dia telah mengelakkan orang Islam daripada kalah, ya, dalam peperangan tersebut. Jumlahnya sedikit mungkin. Pada bulan Syawal, Nabi menghantar Ubaidah bin Al-Haris, ya, Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah bin Al-Haris adalah bapa saudara Nabi juga. Ya, Ubaidah bin Al-Haris, ya, adalah bapa saudara Nabi, ya. Dia bukan macam mana nak sebut? Ustaz nak kena tulis kat sinilah, ya. 2 minggu lepas Ustaz ada tulis di sini. Nabi punya moyang ialah Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib Nabi punya moyang, ya. Kena tulislah. Ya. Perempuan memang nampak mengangguk-angguk, ya, tapi okey, ni Ustaz boleh padam, ya. Sebab angguk tu bukan mesti makna faham, ya. Angguk tu kadang-kadang nak ambil hati je, ya. Ya. So kita ada siapa? Ya, kita ada Hashim, ya. Atas ni Abdul Muttalib lah. Ya, atas ni bukan Abdul Manaf, ya. Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf, ya, anak yang sulung Hashim lah. Kita ada Hashim, ya, Hashim. Kita ada Al-Muttalib, ya, Al-Muttalib double T, ya, Al-Muttalib. Kemudian kita ada Abdul Syams, ya, Abdul Syams. Dan kita ada satu lagi Naufal nama dia. Ya, dia 4 beradik lah. Ni Abdul Manaf, ya. Hashim ni Nabi punya moyang. Ni moyang Nabi, ya. Nabi punya first moyang. Hashim ada anak kan, nama Abdul Muttalib. Ya, bukan nama lah, ya. Dia punya gelaran. Nama sebenarnya ialah Syaibah kan. Syaibah, ya. Okey. Sebab orang Arab terkenal dengan gelaran. Jadi Abdul Muttalib ni gelaran, ya. Selama ni yang dalam buku masa saya belajar kat sekolah dulu, nama atuk ataupun moyang Itu gelaran lah. gelaran. Bukan nama dia. Hashim sebagai contoh, ya. Hashim ni Amru nama sebenar dia. Ya. Hashim ni orang yang memecah-mecahkan, ya. Sebab dia pecahkan roti untuk jemaah haji dan umrah. Jadi oleh kerana dia banyak buat kerja tu, maka orang panggil dia Hashim. Orang Melayu tak tahu cerita, jadi dia main letak saja Hashim. Ya, sedangkan Hashim tu ialah orang yang banyak berjasa pada jemaah haji dan umrah. Ya, jadi Abdul Muttalib ada anak-anak ramailah kan, Abu Talib, ya. Abu Talib, ya. Kemudian kita ada Abdullah bapa Nabi, ya. Kemudian kita ada siapa? Hamzah kan, Hamzah, ya. Jadi Hamzah memang bapa saudara Nabi lah, ya. Kemudian Al-Muttalib ni, ya. Al-Muttalib ni ada anak nama Al-Haris. Al-Haris ada anak nama tadilah Ubaidah tu. Ubaidah, ya. Okey, ya. Kita fokus pada 2 saja, Hashim dengan Al-Muttalib. Okey, ya. Abdul Muttalib kita tahu. Abdul Muttalib, Hashim ni kan dia kahwin dengan seorang perempuan daripada Madinah kan. Hashim ni dia kahwin dengan seorang perempuan. Plus tu mana kahwin, ya. Kahwin dengan siapa nama perempuan tu, ya. Siapa nama dia? Perempuan tu isteri mak kepada Abdul Muttalib. Nama dia siapa, ya? Dah lupa dah, ya. Apa binti Amru nama dia, ya. Tak ingat nanti, ya. Mudah-mudahan ingatlah lepas ni, ya. Jadi apa ni, siapa kita panggil, ya? Abdul Muttalib lahir di Madinah, ya. Abdul Muttalib ni lahir di Madinah. Jadi bapa saudara dia, maknanya adik-beradik dengan Hashim ni, Al-Muttalib tak tahu. Sebab Hashim meninggal masa pergi winter, masa summer travelling tu.
Dia meninggal dekat apa ni, negeri Syam, ya, Palestin. Anak dia lahir, dia tak pernah tengok anak dia. Macam Nabi tak pernah jumpa dengan Abdullah, Abdul Muttalib tak pernah jumpa dengan Hashim, bapak dia. Ya. Jadi bila Abdul Muttalib ni dah besar sikit, kanak-kanak, Al-Muttalib baru dapat tahu. Jadi Al-Muttalib ni pergi ke Madinah. Ya, dia pergi ke Madinah, ya. Maka dia bawa Syaibah ni balik ke Mekah untuk gantikan bapa dia ni. Ya, sebab Hashim ni gubernur besar, ya, ketua Mekah. Jadi oleh kerana Hashim tak ada anak yang boleh menggantikan dia, Al-Muttalib adik dia jadi caretaker lah. Dia jadi caretaker, ya. Jadi caretaker. Jadi apabila Al-Muttalib tahu Hashim ni ada kahwin dengan seorang perempuan, ya, di Madinah, maka dia pergi cari perempuan tu. Dan dia dapati perempuan tadi, kakak ipar dia tu ada anak nama Syaibah. So Al-Muttalib bawa Syaibah ni balik. Ya, dia bawa Syaibah ni baliklah, ya. Jadi dia naik unta lah, ya. Naik unta. Jadi bila naik unta, ya, Abdul Muttalib duduk belakang lah, ya. Ini Al-Muttalib. Al-Muttalib, kemudian ini Syaibah. Ya, okey, ya. Jadi orang Mekah bila tengok Syaibah ni dibawa oleh Al-Muttalib, mereka ingat Syaibah ni seorang hamba, abdun, ya, yang dibeli oleh Al-Muttalib. Dulu kan beli hamba. Jadi bila mereka tengok Syaibah, mereka ingatkan hamba kepada Al-Muttalib. Sebab itu dipanggil Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Setelah Al-Muttalib cerita, dia kata, ini bukan hamba aku, ini anak saudara aku, ini anak pada Hashim. Orang tetap panggil juga hamba. Yalah, macam Abdullah, hamba Allah, the slave of God, ya, hamba Allah. Ya, jadi Abdul Rahman, the slave of Ar-Rahman. Ar-Rahman kan Allah kan. So macam itulah, ya. Itulah dapat Abdul Muttalib. Tetapi nama sebenarnya Syaibah dan orang tak tahu pun. Ya, sebab tu di sekolah kita kena ikut silibus kementerian lah. Kalau orang tanya kita, siapakah nama Datuk Nabi? Kalau jawab Syaibah, mesti salah. Kan? Betul lah. Sebab tu kena belajar sirah di PMP lah, kena datang lah, kena dengar lah Facebook, ya. Facebook live kena dengar, ya. Itulah cerita dia, tuan-tuan, ya. Itu ada cerita di awal kisah ni ada. So apa ni, buku ni ada, ya. Okey, jadi balik pada cerita tadi, ya. Kita nak bagi tahu bahawasanya tak berlaku peperangan. Kemudian bulan Syawal Nabi hantar Ubaidah tadi. Jadi Ubaidah ni siapa dia? Ubaidah ni pangkat bapa saudara lah. Ya, pangkat bapa saudara. Tapi bapa saudara daripada datuk tiri lah. Pasal datuk Nabi Abdul Muttalib. Kan? Datuk Nabi Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib punya bapa tu ialah Hashim. Hashim tu moyang kan? Moyang, ya. Moyang kandung lah. Tetapi Al-Muttalib moyang juga. Tapi moyang saudara lah, bukan tiri lah, moyang saudara. Ya, moyang saudara. Macam kita lah, bapa saudara. Ya. Jadi kalau ya, macam, tapi dia bukan cousin, dia pangkat uncle. Ya, dia pangkat uncle. Kalau anak Ubaidah tu Nabi punya baru second cousin, ya, ataupun adik-beradik, first cousin, third cousin. Ubaidah dengan Abdullah bapa Nabi second cousin. Anak Ubaidah dengan Nabi third cousin. Ya. Sebab orang Arab dia akan kahwin dengan cousin dia juga. Second cousin, third cousin, fourth cousin, macam Nabi kan. Nabi kahwin dengan Khadijah. Khadijah Nabi punya bukan first cousin, sebab maknanya pangkat makcik, ya. Tapi semua daripada family, semua daripada, cuma apa ni, Khadijah tu daripada adik Abdul Manaf, ya, Abdul Uzza. Abdul Manaf ni second moyang Nabi. Dia ada adik, ya, nama Abdul Uzza. Abdul Uzza tu moyang kepada Khadijah. So mereka ni semua datang daripada family yang sama, semua Quraisy. Ya, sebab tu Nabi walaupun tak ada harta, tapi Nabi punya kedudukan Bani Hashim tu politically speaking memang paling mulia lah. Kahwin dengan Khadijah yang kaya, orang tak komen lah. Ya, tak ada orang buat mulut kata apa ni, orang miskin kahwin orang kaya, tak ada. Pasal mereka tidak melihat kepada harta semata-mata. Mereka lihat pada kemuliaan Bani Hashim tu, ya. So Bani Hashim tu considered sebagai
Quraisy yang paling mulia, ya, the noblest lah, ya, among the Quraisy. Jadi kalau dia kahwin dengan orang lain walaupun orang tu kaya, tak ada apa lah. Ya, maknanya advantage itu saja, ya. Tapi dari segi kemuliaan tetap. Jadi mulianya Khadijah tu kerana berkahwin dengan Nabi. Tapi dia boleh tak kahwin dengan pangkat makcik dia? Tak ada masalah. Boleh tak? Anak Nabi Ruqayyah dengan Ummu Kulsum kahwin dengan anak Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab tu bapa saudara Nabi. Fatimah kahwin dengan Ali tu sepupu lah. Memang boleh kan? Ya? Sepupu boleh. Tapi mak saudara boleh tak? Tak ada. Tak, bukan mak saudara kandung. Ah. Dia kan bukan mak saudara kandung, yang tak boleh mak saudara kandung. Oh, tapi kalau dah macam pangkat atas. Sebab ini bukan, ini kan dah second cousin, third cousin, fourth, tak ada masalah lah, ya. Yang tak boleh itu cousin dengan first cousin pun boleh kahwin. First cousin kan. Yang tak boleh kahwin adik-beradik ataupun macam Nabi. Nabi tak bolehlah kahwin dengan mak saudara dia, Sofiah tak boleh kahwin. Pasal tu mak saudara dia. Pangkat dia pangkat mak dan dia adik-beradik dengan bapa Nabi. So tak boleh lah, ya. Betul, pak saudara. Ya, pak saudara lah. Sebab Ali anak pada Abu Talib, Nabi anak pada Abdullah. Abdullah dengan Abu Talib adik-beradik. So Nabi dengan Ali cousin. Anak Nabi Fatimah, ya, dari si pangkat panggil Ali tu patutnya uncle lah, tapi umur tak jauh. Macam Nabi dengan Hamzah. Tak ada masalah. Ya. Nabi dengan Hamzah kan. Hamzah hanya 2 tahun tua daripada Nabi. Tapi Nabi still panggil dia uncle. Pasal memang pangkat uncle kan. Nabi kahwin dengan Hafsah. Hafsah tu anak Umar. Umar tu 12 tahun younger daripada Nabi. Ada isu? Tak ada isu. It's a non-issue. Ya, jadi dia bukan isu. Jadi kalau nak cerita panjang lah, ya. Dan benda ni bukan semua orang minat. Ya, boring. Orang akan kata boring, Ustaz, ya. Sebab tu cerita genealogi ni orang Melayu memang out. Pasal kita tak minat dan kita tak biasa benda ni. Kita tak dilatih benda ni. Ya. Jadi Ustaz pun kena latih. I have to train myself lah. Ya. Jadi memang kena sukalah. Tak suka pun kena sukalah. Sebab kalau semua orang tak suka, mesti ada seseorang yang mengorbankan diri dia untuk suka kan. So, ya, mudah-mudahan ustaz lah orang tu, ya. So itulah cerita dia. Sebab bila kita cerita tentang perang, cerita tentang kabilah-kabilah, semua nama-nama ni akan timbul. Kalau macam tadi kan, okey, contoh ya. Kita kata tadi Ubaidah, Nabi hantar Ubaidah, ya, bin Al-Haris. Kalau kita kata Ubaidah bin Al-Haris, Nabi ada bapa saudara nama Al-Haris. Bapa saudara Nabi maknanya Pak Long Nabi, anak Abdul Muttalib. Jadi kalau kita tak tengok nama bapa dia, cuba tengok. Ubaidah bin Al-Haris bukan bin Abdul Muttalib, tapi dia bin Al-Muttalib. Ini a different person. Ya, dia bukan daripada klan Hashim, dia daripada klan Al-Muttalib. Ya, jadi ni orang lain tapi nama sama, Al-Haris juga. Ya. Jadi oleh kerana itu kita kena tengok betul-betul, ya. Ubaidah betul bin Al-Haris bin Al-Muttalib. Kemudian bapa dia Abdul Manaf. Abdul Manaf itulah bapa kepada Al-Muttalib dengan Hashim. Jadi maknanya Al-Muttalib ni adik pada Hashim. Jadi bila dia adik pada Hashim, bila dia dengar apa kita panggil, ya, abang dia Hashim tu ada kahwin dengan perempuan Madinah, so dia kena carilah. Ya, dia kena carilah perempuan tu sebab perempuan tu layak untuk dapat harta. Sebab kan Hashim dah meninggal, mesti Hashim ada harta. Jadi perempuan tu layak. Ya, perempuan tu layak untuk dapat harta. Jadi bila perempuan tu layak, ya, untuk dapat harta, dia kena cari. Bila dia cari, rupanya bukan sekadar perempuan tu isteri kepada Hashim, abang dia. Perempuan tu ada anak pula. Jadi bila dia tengok budak orang tu, dia kata, ni siapa? Ini adalah Syaibah. Syaibah anak pada abang kau. Ya ke? Dia pun kata, akak, macam tu kalau bahasa kita lah, akak boleh tak benarkan saya bawa Syaibah ni balik ke Mekah, kita akan groom dia untuk jadi pengganti pada Hashim. Mak dia memang berat lah kan, tapi nak buat macam mana? Anak dia tu dah dipilih kan sebagai pemimpin, ya. Maka dia melepaskan juga. Itulah akhirnya Abdul Muttalib berpindah ke Mekah. Asal Abdul Muttalib lahir di Madinah. Sebab tu Nabi, ya, bila mak Nabi bawa Nabi pergi Madinah, Nabi tahu, memang aku ni asal daripada Madinah, cuma aku lahir di Mekah, ya. Sebab tu bila hijrah, malaikat kata, Jibril kata, Muhammad engkau akan hijrah ke Madinah. Nabi very happy. Macam kita nak balik kampung, suka tak? Ya, dia berapa lama dah kan tak boleh pergi balik kampung, tiba-tiba dapat balik kampung. Oh, happy sungguh.
Memang seronok. Macam itulah keadaan Nabi. Ya, sebab itu Nabi setelah hijrah ke Madinah, Nabi pulang ke Mekah. Tapi ya, Nabi hidup dan wafat di Madinah, dikebumikan pun di Madinah, tak balik Mekah dah. Ya, so macam kita lah, ya. Mungkin kita asal daripada Johor, daripada Terengganu, daripada Kelantan, tapi kita dah mustautin di Kuala Lumpur, mana hidup mati kita di sinilah. Macam itulah maksud dia. Okey, ya, selesai di situ. Jadi, ya, Ubaidah bin Al-Haris, anak sepupu Hamzah bersama 8 orang, ya. Anak sepupu Hamzah bersama 80 orang penunggang kuda Muhajirin, baginda menyerahkan kepadanya panji-panji berwarna putih yang dibawa oleh Mistah pula. Ya, Mistah bin, bukan Asasah, Usasah. Betul kan? You. Mistah bin Usasah. Ya, Mistah ni yang terlibat apa kita panggil fitnah Aisyah, ada hubungan sulit dengan lelaki tu. Dengan seorang lelaki, dengan Safwan. Ya, dia ada hubungan dengan Ustaz Safwan, ya. Jadi Safwan ada hubungan dengan Aisyah. Ini fitnah. Ya, sebab masa kejadian tu berlaku, nanti kita akan baca, ya, dia tertinggal kerana dia cari rantai dia. Ya, bila dia cari rantai, bila dia balik ke tempat parking unta tu, rombongan dah berlepas. Ya, dan mereka tak tahu Aisyah tak ikut sama sebab perempuan punya tunggangan dia ada macam canopy dia tu. Ya, dia tutup. Ya, dia panggil haudash. Mereka ingat dia ada, ya. Jadi tak tahu kan kalau lelaki tak ada haudash tu. Jadi oleh kerana tu Aisyah tunggu saja di situ, mengharap ada orang yang perasan. Nanti ada orang yang akan ambil dia lah, tapi tak ada sampai dia tertidur. Ya, itu dalam peperangan Bani Mustalik nanti kita akan belajar. Ya. Jadi bila Safwan pula dia tertidur, ya, menyebabkan dia terlewatlah. Sebab bila kita naik unta dia tahu jalan. Unta memang tahu jalan, ya. Tetapi macam tadilah, sebab tuan dia tak kontrol dia, so dia jalan dia slow je lah, ya. Dan apa yang berlaku, ya, bila dia sampai dia tengok ada perempuan, ya, dan dia kenal itu adalah Aisyah, maka dia nak bangunkan Aisyah. Macam mana dia nak bangunkan Aisyah? Macam mana nak bangunkan Aisyah, ya? Jadi disebut istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut. Ya, Aisyah pun terbangun, jadi dia bagi isyarat Aisyah naik atas unta. Dia tarik unta tu sampai ke rombongan tadi. Ya. Kebetulan pada masa tu Abdullah bin Ubay ada. Abdullah bin Ubay dia ikut dalam ekspedisi tu. Maka dia yang mula menyebarkan. Ya. Masalahnya ialah orang beriman pun ada yang termakan. Apa tadi? Sebab apa kita panggil? Pasal siapa tadi? Abdullah bin Ubay, dia memang social influencer. Ya, dia memang very influential, ya. Very influential. Yang mana? Surah atau surah surah apa, ya? Tak salahnya surah At-Taubah juga, ya. Ayat 11 dan ayat 12. 11 dan 12, ya, kalau tak salahnya lah, ya. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada soalan? Tak ada, ya. Tapi yang tengok ramai ke? Ramai. Berapa ramai? Tapi ada 15. Dah tambah. Ya, harap-harap dia tengok ni lah video rakaman lah, ya. Okey, ya. So balik pada cerita kita, ya, berwarna putih sudah dibawa oleh Mistah. Mistah ni terpengaruh dengan fitnah Abdullah bin Ubay. Ya, dan Mistah tak boleh bawa bukti Aisyah ada hubungan dengan Safwan tadi, dan Mistah dijatuhkan hukuman sebat. Ya, dia kena sebat, ya. Dan bukan dia saja kena sebat, ya. Sebab tak boleh bawa 4 saksi, ya, dia boleh tuduh saja. Macam zaman kita lah, ya. Tapi undang-undang ni tak ada. Ya, undang-undang ni tak ada dalam peruntukan mahkamah syariah kita. Jadi bila tak ada, orang boleh fitnah macam tu saja dalam social media, kan. Orang main fitnah-fitnah. Kalaulah hukum tu ada, kena tangkap dan kena sebat orang yang menuduh tadi. Sebab isu macam ni banyak berlaku, ya, dalam social media banyak, ya. Jadi Mistah bin Usasah untuk menghalang rombongan, ya, rombongan dagang Quraisy yang dikawal oleh 100 orang lelaki, mereka bertemu dengan rombongan dagang di lembah Rabi'. Rabi' ni satu tempat yang sekarang di Arab Saudi dia jadi tempat miqat untuk orang daripada utara. Ya, kalau student Malaysia yang dekat Jordan, dia pergi haji atau umrah naik bas, mereka akan lalu dekat Rabi'.
Mereka akan, Robing ni macam Bir Ali lah, tapi Bir Ali dekat Madinah, Robing ni dekat di luar Mekah. Ya, so kita berhenti kat situ, kita boleh mandi, kita boleh ambil wuduk, kita boleh pakai ihram, dan kita mula niat ihram daripada Robing. Ya, tu memang Arab Saudi sediakan tempat tu. Ya. Dulu Juhfah, tapi Juhfah dah jadi tempat penyakit. Pasal demam panas di Madinah tu dipindahkan ke Juhfah. Kan masa Nabi dengan sahabat hijrah, kan sahabat-sahabat kan demam. Abu Bakar demam, ya, Bilal bin Rabah demam. Jadi Nabi doa supaya demam Madinah tu dipindahkan ke Juhfah. Ya, sebab oleh kerana Juhfah tu adalah tempat miqat, tak boleh lah sebab dia dah jadi tempat penyakit, tempat wabak. Ya, jadi Arab Saudi pindahkan, ya, Juhfah tu ke ke Rabi'. Tapi kalau kita naik penerbangan, kita bolehlah niat dekat Juhfah boleh. Pasal kita tak touchdown, kita ke atas. Ya, tapi kalau kita lalu jalan darat, ya, kita kena lalu Rabi', tak boleh lalu Juhfah lagi. So itulah, ya. Ni kena pakai peta tu, kita kena tengok peta Arab Saudi. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang, ya. Dikatakan tempat ni banyak nyamuk, ya. Kawasan lembah tu dia ada air bertakung. Ya, Ustaz tak pernah pergilah tempat tu. Ya, tapi tengok baca dalam sejarah dia lah, ya. Okey, selesai, ya. Itu cerita dia. Apa dia? Juhfah. Jim, ha, fa, tak marbutah. Juhfatun. Jim, ha pedas, fa, tak marbutah. Ya, mungkin kalau Google Juhfah, Juhfah. Ya, nanti dia akan bagi detail lah Juhfah tu berapa jauh jarak dia. Berapa? Ya Lamlam bawah, Ya Lamlam Yaman. Juhfah utara. Tapi Ya Lamlam selatan. Juhfah dia utara Mekah. Maknanya kalau perjalanan darat daripada utara akan jumpa Juhfah. Tengok peta lah, tengok Google Map, ya. Baru nampak dia di utara. Yalah, orang yang datang dari utara. Sebab Moroccan dia akan lalu daripada Jordan. Berapa jauh? Jarak dia, distance. Mesti lebih daripada. Okey, ya. Maknanya mesti lebih daripada 80 km lah. 183, ya. Okey, thank you. Seterusnya, ya, mereka bertemu dengan rombongan dagang. Di sana berlaku panah memanah, musyrikin bimbang. Apa yang berlaku itu merupakan perangkap yang dipasang oleh muslimin. Dengan itu mereka berundur, muslimin tidak mengejar mereka. Al-Miqdad bin Amru, ya, ataupun Al-Miqdad bin Al-Aswad, ya, dia ni pun anak angkat, ya. Jadi orang panggil dia Miqdad bin Al-Aswad, ya. Tapi yang betulnya Miqdad bin Amru dan Utbah bin Ghazwan, ni dua-dua sahabat Nabi, melarikan diri daripada rombongan musyrikin tersebut dan menyertai muslimin, ya. Sebelum itu mereka berdua telah memeluk Islam dan mereka keluar untuk menyertai muslimin di Madinah, ya. Jadi Miqdad ni asalnya tak masuk Islam lagi. Amru Utbah pun sama. Jadi bila ada peluang mereka lari, mereka akan larilah. Kebetulan ada muslimin kan. Jadi so mereka berlindunglah, ya, di Madinah. Ini biasalah, ya, kita panggil orang nak cari political asylum lah. Ini biasa kalau sukan Olimpik kan. Kita tengok dulu daripada Russia, siapa tu? Jadi dia pergi ke negara itu, lepas tu dia nilah, ya, dia minta perlindungan kan. Dia dapatkan political asylum lah. Biasa, ya, dulu masa zaman-zaman komunis lah, ya, ataupun negara-negara sosialis dia lari. Okey, selesai di situ, ya. Kemudian mereka yang meninggal dunia, kalau kita boleh baca sikit, ya, untuk habiskan chapter ni. Pada tahun pertama hijrah, Osman bin Maz'un, ya, saudara sesusu Rasulullah. Jadi Nabi ni ramai saudara susu, ya. Pasal yang menyusukan Nabi ni ramai. Yang menyusukan Nabi bukan Halimah Sa'diyah saja. Yang menyusukan Nabi juga ialah siapa, ya? Antaranya ialah siapa namanya tu, ya? Suwaibah Al-Aslamiyah, Suwaibah Al-Aslamiyah, ya. Nabi juga dikatakan pernah disusukan oleh ya, Nabi pernah disusukan oleh siapa? Ya, oleh Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Ya. Jadi ya, namanya ialah Barakah, nama sebenar dia.
Namanya ialah Barakah, ya. Ummu Aiman wanita yang Nabi panggil Ummi. Ya, ada dua perempuan yang Nabi panggil Ummi. Yang pertama ialah Ummu Aiman, ya. Yang kedua ialah isteri kepada Abu Talib. Ya, isteri kepada Abu Talib ialah Fatimah binti Asad. Nabi panggil Ummi juga. Ya, sebab mereka ni yang membesarkan Nabi. Ya, mereka yang membesarkan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah tu nama yang popular lah, ya. Asma juga nama yang popular. Ya, Asma, Fatimah, ya, dan beberapa nama lain lah. Okey, ya. Zainab juga nama yang popular. Anak Nabi pun ada nama Zainab, ya. Ruqayyah, ya. Ruqayyah tak sangat, ya, tapi kalau Zainab tu ramai. Zainab ramai, Fatimah ramai. Apa ni, Asma juga, ya. Tu memang ada ramai yang nama-nama macam tu, ya, nama perempuan yang popular lah pada zaman tersebut. Okey, Uthman bin Maz'un, ya, beliau adalah salah seorang yang pertama masuk Islam. Dia antara grup yang pertama, ya, batch yang pertama masuk Islam. Dan dia dapat pahala hijrah 2 kali. Dia hijrah ke Eritrea, ya, Habasyah, ya, ataupun Ethiopia dulu kita panggil, dan hijrah ke Madinah. 2 pahala dapat. Macam Az-Zubair pun 2 pahala dapat. Uthman 2 pahala sebab hijrah 2 kali. Ja'far bin Abi Talib, apabila beliau dikebumikan, Rasulullah menyuruh supaya kuburnya disirami dengan air, ya, dan baginda meletakkan batu di atas kubur sambil berkata, dengan batu ini aku dapat mengenal kubur saudaraku. Jadi makna batu nisan boleh lah. Batu nisan tu untuk membezakan ni kubur siapa kan. Jadi kalau tujuan dia untuk identification boleh, ya. Yang dilarang ialah membina binaan di atas kubur, ya. Jadi maknanya kalau setakat kita kata yang 4 segi tu kan, sebab di Malaysia ni dia hujan. Jadi bila hujan dia tanah tu, jadi kalau setakat nak kepung kita kata tidak dibuat binaan tu tak ada masalah lah, haruslah hukum dia. Ya, tapi kalau di tanah Arab memang tak lah, sebab dia tak hujan. Sebab tu dia letak batu saja, tak ada nisan pun. Ustaz, ni yang macam orang kita ni dia dah jadi macam adat kan, duk siram-siram air, duk taruh bunga, benda tu tak boleh kan sebab dia menyerupai agama lagi. Kalau yang letak gambar dan sebagainya tu memanglah, ya, itu mungkin ambil daripada budaya-budaya lain lah. Tapi yang bunga tadi tu sebab ambil sempena Nabi cacakkan pelepah kurma kan, sebab Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi lalu kubur Baqi'. Jadi Nabi kata ni dua-dua penghuni kubur ni sedang diseksa. Ya, innahuma yu'azzaban, kedua-dua mereka diseksa, dan diseksa tu kerana bukan benda-benda besar sangat. Ya, yang salah seorang tu diseksa kerana dia tidak istibrak. Masa buang air tu dia tak cuci dengan betul. Yang satu lagi dia Yamshi bin Namimah, dia buat fitnah. Mereka ni orang solat, puasa semua buat. Ya, tapi benda-benda macam itulah. Ya, ambil masa taharah bersuci tak suci dengan betul, dan fitnah satu, ya. Walaupun dia semayang dia apa, tapi masalah tu. Jadi mereka diazab. Jadi Nabi pun ambil pelepah kurma, Nabi pecahkan dua, patahkan dua, Nabi cacak pada kubur mereka. Ya, Nabi kata selama apa kita panggil, ya, pelepah tu masih basah, mudah-mudahan, ya, diringankan azab kubur, ya. Tapi banyak para ulama kata hal ini khusus untuk Nabi saja, bukan untuk orang lain. Tapi banyak perbincangan tu panjang, boleh masuk website Mufti Wilayah, dibincang panjang, ya. Tuan-tuan boleh tengok nanti apa hukum dia, kita panggil cabut rumput atas tu ataupun letak bunga. Dia ada perbincangan dalam, baca tu lebih detail lah, ya. Bukan di sinilah tempat untuk kita bincang tu. Tapi makna secara umum, ya, meletakkan tanda boleh. Uthman bin Maz'un dia terlibat dalam perang Badar. Dia orang pertama yang meninggal di Madinah. Orang Mekah pertama, ya, yang meninggal di Madinah. Sebab itu Nabi kebumikan dia di Baqi'. Ya, masa tu Baqi' belum jadi tanah perkuburan lagi. Jadi dia yang pertama. Selepas itu bila ada sahabat meninggal, dikebumikan di situ, ya. Jadi inilah tujuan meletakkan batu di atas kubur. Ini bukanlah tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam di kurun yang akhir ini dengan membina bangunan. Tak betul lah. Dihiasi dengan gambar-gambar, ya, yang kelihatan seperti patung. Ini dilakukan supaya apabila kaum kerabat datang menziarah, mereka dapat mengadakan majlis keramaian. Tak boleh lah, ya. Masalahnya macam biasalah, ya. Kuburan-kuburan ini dijadikan sebagai tempat untuk macam perayaan pula, ya. Kemudian ini adalah perbuatan musyrikin Mekah, ya, dulu, ya, tempat ibadah mereka. Di antara perkara sia-sia ialah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan amalan ukhrawi yang tidak dilakukan oleh Rasul. Nampak macam ibadah tapi sebenarnya bukan. Ya, nampak macam ibadah, ya, tapi Nabi tak pernah buat, jadi lebih selamat tak buat.
Di antara orang Ansar yang meninggal dunia pada tahun pertama Hijrah ialah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni adalah ketua kampung. Dia ketua kampung masyarakat Khazraj. Ya, di tanah dia itulah yang tanah kampung tersebutlah dibina Masjid Nabawi sekarang, ya. Beliau adalah salah seorang daripada 12 orang nakib. Jadi masa Nabi buat bai'ah Aqabah, ya. Perjanjian taat setia tu, dia salah seorang, ya, daripada 12 orang yang dilantik, dan beliau adalah nakib ketua kepada Bani Najjar. Bani Najjar tu orang Khazraj. Apabila beliau meninggal dunia, Nabi melantik, ya, dirinya sebagai nakib kepada Bani Najjar. Ya, kerana Bani Najjar ni sangat dekat dengan Nabi, sebab keluarga Abdul Muttalib tadi, Syaibah yang lahir di Madinah tu daripada Bani Najjar. Ya, sebab itu dari segi hubungan Nabi dengan Anas bin Malik pun ada hubungan. Pasal Anas bin Malik pun daripada Bani Najjar juga. Ya, sebab itu Nabi Nabi pernah tidur di pangkuan mak kepada Anas bin Malik. Ya, mak Anas bin Malik itu Ummu Sulaim. Jadi bila Nabi pergi ke Masjid Quba, ya, untuk solat duha di Masjid Quba, Nabi singgah di rumah Ummu Sulaim, ya, dan Nabi dikatakan Nabi berbaring di pangkuan dia. Kerana Nabi ada hubungan, Ummu Sulaim tu dianggap sebagai ibu susuan, ibu saudara susuan. Jadi dia mahram, ya. Maknanya Nabi dengan dia tak batal wuduk lah, ya, dan tidak ada isu lah, ya, sebab dari segi hubungan dia adalah ibu saudara susuan. Macam mana tu tak tahulah, tapi disebut ibu saudara susuan, ya. Jadi tak ada masalah mahram ke tak mahram lah, ya. Memang mahram, ya. Jadi tak ada isu. Sebab kalau kita tengok, ya, kita akan kata pasal apa Nabi ni sampai tidur di pangkuan, kan? Sebab Nabi ni manja. Ya, sebab kita kena tahu Nabi anak tunggal. Dan Nabi memang, ya, cucu kesayangan Abdul Muttalib. Ya, even masa Nabi duduk di rumah Abu Talib memang sayang sungguh ke Nabi ni. Ya, memang kedudukan Nabi di sisi Bani Hashim tu memang sangat, ya, cuba bayangkan masa mereka diboikot, kan? Masa di Mekah, kan? Yang kena boikot tu bukan orang Islam saja. Family Abdul Muttalib tu. Abdul Muttalib, ya, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dua kabilah tu, ya. Dua-dua diboikot bukan kerana mereka Muslim, tapi kerana, ya, mereka daripada klan yang sama. Okey, ya. Kemudian bila meninggal dunia, Rasulullah melantik dirinya sudah. Beliau adalah jurucakap mereka yang menghadiri bai'ah Aqabah yang kedua. Ya. Di antara orang musyrikin Mekah yang mati pada tahun yang sama ialah Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa Khalid. Al-Walid bin Al-Mughirah. Ketika hampir, ya, saat kematian, dia sangat gelisah. Abu Jahal bertanya, apakah yang menggelisahkan kamu? Ya, dia kata, demi Allah, aku tidak gelisah disebabkan kematian orang yang kematian yang akan aku hadapi, tetapi aku takut agama, ya, yang diperjuangkan oleh Muhammad, ya. Dia panggil Ibnu Abi Kabsyah, anak kepada bapa kambing. Kabsyah ni kambing biri-biri. Sebab suami Halimah Sa'diyah dipanggil Abu Kabsyah. Pasal dia memang memelihara kambing. Sebab tu Nabi pandai mengembala, Nabi pandai memerah susu. Pasal daripada kecil Nabi dah dilatih di kampung Bani Sa'ad tu, ya. Jadi suami kepada siapa tadi? Halimah dipanggil Abu Kabsyah. Jadi Nabi Ibnu Abi Kabsyah, anak kepada, ya, sebenarnya bukan anak kandung, anak susuan, ya, anak susuan. Dia bimbang, ya, agama Muhammad ni menguasai Mekah. Abu Sufyan berkata, jangan bimbang, aku memberikan jaminan kepadamu, ya, bahawa, ya, ia tidak akan berlaku. Kemudian Al-As bin Wa'il, ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi juga mati pada tahun yang sama. Allah telah menyelamatkan muslimin daripada kejahatan dua orang yang celaka ni, ya. Jadi Al-As bin Wa'il tu yang cerita inna a'tainakal kausar, ya. Sesungguhnya kami telah memberikan al-kausar kepadamu wahai Muhammad, fasholli li rabbika wanhar, ya, maka solatlah kamu, ya, dan menyembelihlah kamu, berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Itulah dia. Sesungguhnya orang yang menghina, ya, mencerca kamu, itu Al-Wa'il bin, ya, Al-As bin Wa'il itulah cerita dia. Sebab dia tuduh Nabi ni ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tak sepatutnya lah, ya. Sebab dia kata Nabi ni tak ada keturunan. Pasal anak lelaki Nabi kan semua meninggal. Jadi Nabi tak ada keturunan lah. Sedangkan anak perempuan Nabi ada, ya. Jadi
Allah dedahkan sesungguhnya Al-As bin Wa'il tu sebenarnya dia adalah anak luar nikah. Ya, nanti orang tahu sebab dia hina Nabi dan akhirnya Allah dedahkan penghinaan pada dia lah. Okey tuan-tuan, selesailah, banyak dah tu ya. Mungkin dah tepu kepala tuan-tuan ya dengar macam-macam benda ya. Tapi itulah ya, ni benda ni akan diulang-ulang lagi tuan-tuan. Ya, dalam perbincangan yang akan datang kita selesai muka surat 134, akan datang kita masuk tahun kedua Hijrah. Ya, ni tahun kedua ni banyak berlaku ya, ada cerita disyariatkan azan ya, puasa Ramadan pertama, peperangan dan seumpamanya. Sekadar tu ada soalan? Tak ada ya. Jadi kalau tak ada sekadar itulah ya. Kita punya sahabat daripada Yangon tak ada ni? Ada. Dia tak ada komen apa-apa? Tak ada ya. Oh, lain di sana teruk. Okey, insya-Allah ya. Okey, sekadar tu, terima kasih ya. Ya. Ya, macam mana kita jawab pada orang yang kata religion and politics must be segregated, cannot be. Oh, tak boleh lah ya, sebab memang politik tu is part of Islam, part of religion kan. Jadi kalau kita tengoklah Nabi Isa sebagai contoh kan. Masalah orang Kristian ni pasal dia tengok Nabi Isa tak jadi pemimpin politik. Nabi Isa memang tak jadi pemimpin politik pada zaman pertama dia. Tapi ketika Nabi Isa turun daripada langit nanti, ya, daripada langit yang kedua, Nabi Isa akan jadi pemimpin politik. Nabi Isa lah yang akan bawa umat Islam bunuh Dajjal, menyelamatkan daripada Ya'juj Ma'juj dan memerintah dunia. Jadi kalau kita tengok mungkinlah ya. Jadi sebab biasa dia akan rujuk pada macam orang Kristian kan. Sebab apa padri Katolik tak berkahwin kan? Sebab dia kata Isa tak kahwin. Tapi kita tengok Protestan kahwin. Kita tengok Ortodok kan, mereka kahwin. Sebab mereka tengok Nabi Isa tu bukan hanya pada zaman dia saja. Kena tengok Nabi Isa part 2 Nabi Isa ya. Dan cerita Nabi Isa dengan Dajjal, dengan ni cerita-cerita ni orang Kristian tahu. Ya, tapi sama ada mereka nak terima atau tidak. So bila kita kata politik tu bukan sebahagian daripada agama, tak betul lah ya. Takkan politik tu tak ada panduan kan. Kalau macam tu orang boleh buat apa sajalah politik. Orang boleh rasuah ya, orang boleh kita panggil sebarkan maklumat salah kan, boleh khianat, boleh fitnah. Takkanlah politik tu macam tu ya. Dan memang berlaku macam tu pun, kerana mereka memisahkan politik tu daripada agama ya. Ayat-ayat politik dalam Islam ada banyak, berlambak-lambak ya. Jadi maknanya nak bagi tahu kalau kita sebagai orang Islam, lagilah Nabi itu adakah sebagai Nabi dan Rasul saja? Nabi sebagai ketua pemerintah, Nabi sebagai ketua perang, Nabi sebagai ketua hakim negara. Maknanya Nabi bukan hanya sebagai seorang clergyman saja, bukan seorang orang agama saja ya. Sebab banyak orang yang rasuah, yang buat orang politik, yang buat ni, banyak orang Islam. Itulah memang itulah masalah dia ya. Sebab orang tengok pada orang Islam kan. Sedangkan kita tahu banyak orang masuk Islam bukan kerana orang Islam, kerana sebab dia baca Quran dia masuk Islam kan. Jadi itulah ya ceritanya. Jadi apabila agama tu tidak dirujuk pada kitabnya, pada scripture-nya, seperti mana kata Zakir Naik kan, Dr. Zakir Naik, memang macam itulah. Sebab orang dia kata Quran dan dia tak faham apa dia baca. Sebab memang kita tak tadabbur Quran pun, kita tak baca terjemahan pun. Ya, sebab orang Melayu memang hebat dari segi bacaan, bagus. Ya, tapi itu first step kan. Itu first level. Kita kena naik level yang kedua. Ya betul lah. Itulah masalah dia kan. Jadi sebab itu kita tengok Erdogan ya, Recep Erdogan di Turki ya, memang tak letak nama Islam tapi buat kerja-kerja Islam. Ya, jadi orang lebih boleh menerima yang macam tu. Sebab masalah dia bila kita letak nama agama ni ya, kita letaklah Pertubuhan Minda Islam contoh kan. Ya, jadi kalau buat benda-benda tak elok, Islam yang dapat buruk. Ya, tapi kalau kita kata minda progresif tu memang baguslah. Sebab kita nak orang kan, orang jadi cerdik, orang jadi pandai ya, orang berfikiran progresif ya. Dan itu Islam lah tu. Tapi cuma tak letak nama saja. Ya, so itulah cerita dia ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.